Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini binti Sarom, nurse instructor dari Nursing Education KPJ Johor Specialist Hospital. Telah berkhidmat di KPJ Johor daripada 2007 dan telah menguruskan stoma selama lebih kurang 12 tahun lah. So bersama saya adalah saya Nurse Kamaria Mak Rasif, stoma nurse berpengalaman selama 5 tahun dalam menguruskan stoma. Berkhidmat di KPJ Johor selama 12 tahun. Hari ini kami akan berkongsi maklumat dalam menguruskan stoma dan penjagaan stoma. Okey. So memandangkan topik yang kita akan cover hari ini agak panjang, so kita akan kemungkinan besar akan buat kepada 2 part lah, part 1 dan part 2. So topik yang kita akan cover lebih kepada pengenalan tentang stoma dan kolostomi, ciri-ciri najis mengikut lokasi kolostomi, penjagaan stoma, cara untuk menukar stoma dan alat kelengkapan ostomi, dan terakhir sekali adalah tentang pendidikan kesihatan. So kepada anda semua, pastikan anda mengikuti kami punya part 1 dan juga part 2. Okey? Stay tune. So kita akan start dengan mungkin Kamadah boleh ceritakan sikit tentang pengenalan stoma kepada kita punya penonton ya. Okey, terima kasih sister. Untuk makluman semua, stoma dalam bahasa Greek bermaksud pembukaan ataupun opening, yang pembukaan tiruan yang terhasil melalui pembedahan. Terdapat 3 jenis stoma iaitu kolostomi, ileostomi dan urostomi. Kolostomi adalah pembukaan yang dibuat di bahagian usus besar, dan ileostomi pembukaan yang dibuat di usus kecil, dan urostomi pembukaan yang disalur kencing untuk mengalirkan urin. Tujuan kolostomi dilakukan adalah untuk disebabkan pesakit tidak dapat mengeluarkan najis, membuang air besar atau mengeluarkan najis secara normal akibat penyakit ataupun kecederaan di bahagian rektum, anus dan usus besar. Contohnya seperti CA kolon, Crohn, ulcerative colitis dan sebagainya lah. Kolostomi boleh jadi sementara ataupun kekal sepanjang hayat bergantung kepada jenis penyakit. Sama ada kita ada dua lah, sama ada pesakit tu akan hidup sepanjang hayat dia dengan kolostomi ataupun sementara menunggu dia punya kata orang tu operation yang dia buat sembuh kan. Betul. So kita panggil sementara lah. Alright, so sekarang saya akan bicarakan juga tentang lokasi kolostomi. Tadi Kamadah dah explain tentang kolostomi. So untuk kolostomi biasanya dia buat di usus besar, rektum ataupun anus. So ada 4 tempat yang biasa untuk buat kolostomi, iaitu kolostomi menaik atau bahasa Inggeris dipanggil ascending kolostomi. Kolostomi melintang dipanggil transverse kolostomi, kolostomi menurun descending kolostomi, dan juga kolostomi sigmoid. So saya akan terangkan satu-satu tentang jenis-jenis najis mengikut lokasi kolostomi tersebut. Okey, pertama kita akan cakap tentang kolostomi menaik. Okey, kalau kolostomi menaik ataupun ascending kolostomi, najis yang keluar selalunya berbentuk agak cecair. Okey, pengeluarannya tidak boleh dikawal ya. So maknanya dalam sehari tu kekerapannya agak kita orang tu kerap lah, dan najisnya agak berbau. Itu adalah untuk kolostomi menaik ataupun ascending kolostomi. Okey, untuk najis kolostomi transverse ataupun kita panggil bahasa Melayu dia kolostomi melintang, najis berbentuk semi cecair kepada separuh pejal, dan najis masih lagi tidak boleh dikawal, dan najisnya juga kurang berbau berbanding tadi kolostomi menaik tadilah. Alright, yang ketiga adalah kolostomi menurun. Kolostomi menurun, najis pula berbentuk separuh pejal kebanyakannya separuh pejal dan hampir ke pejal. Dan di sini najisnya dah kata orang tu dia boleh dikawal pengeluarannya, dan najisnya agak kurang berbau berbanding yang kedua-dua tadilah. Dan yang terakhir adalah kolostomi sigmoid. Okey, kolostomi sigmoid berlaku di operation dibuat di bahagian sigmoid. So maknanya di sini najis adalah berbentuk hampir normal seperti orang biasalah So najis yang berbentuk pejal dan normal, dan pengeluarannya juga sudah boleh dikawal, dan najisnya juga sudah kurang berbau. Hal ini kerana di dalam kolostomi sigmoid kebanyakan penyerapan air telah berlaku 100% lah. Dan saya lupa nak beritahu tadi mengapa di kolostomi ascending ataupun menaik dan juga melintang agak berbau dan juga cecair sebab di situ terlalu banyak enzim pencernaan tidak dikeluarkan, inilah tinggi enzim pencernaannya. So mungkin kali ini Kamariah boleh terangkan tentang objektif penjagaan kolostomi dan juga tentang stoma sendirilah. Okay, terima kasih sister. Objektif dalam penjagaan kolostomi adalah satunya kita untuk elakkan kebocoran najis dan baulah
Yang kedua, elakkan kerosakan kulit ataupun skin excoration. Yang ketiga, untuk kurangkan kesakitan akibat luka melecet ataupun skin excoration, dan juga mengurangkan gangguan emosi disebabkan masalah tersebutlah. Kebanyakan pesakit datang ke hospital selepas pembedahan biasanya mengadu ada masalah pemasangan wafer dan beg yang tidak betul. Ya. Dan kita seperti maklum so kebanyakan pesakit ni yang kami terima lah di hospital dan juga yang dapat kami reference kepada kami, masalah mereka adalah kerosakan kulit, and then najis bocor, bau semua kan. So menyebabkan gangguan emosi mereka lagi kata orang tu down. So di sini adalah kita pernah ajar mereka macam mana untuk menjaga kolostomi supaya kita dapat kontrol masalah najis dan bau ni, dan juga mengelakkan masalah pada kulit, dan seterusnya mengurangkan gangguan emosi pada diri pesakit juga. Bukan pesakit saja, kadang-kadang orang yang menjaga pun sama dia punya emosi terganggu. Alright, so bagaimana dengan penjagaan stoma? Mungkin kemarin boleh ceritakan tentang penjagaan stoma. Untuk penjagaan ke atas stoma, pertama kita akan monitor atau melakukan pemerhatian ke atas warna. Biasanya selepas pembedahan, stoma berwarna merah dan sedikit bengkaklah, dia akan susut dalam beberapa hari. Stoma yang sihat berwarna merah jambu. Jika kelihatan stoma itu sedikit cyanosis, menunjukkan tiada bekalan yang mencukupi ke atas stoma itu. Cyanosis ni warna dia macam kehitaman sedikit lah. Right. So pesakit dan juga yang penjaga pesakit ni kena observe warna pada stoma tersebut. Alright. Selain pada itu, apa yang kita tengok? Kedua, pemerhatian yang perlu kita lakukan ke atas rupa bentuk stoma. Stoma yang normal biasanya akan terkeluar sedikit daripada bahagian perut, protrude lah. Biasanya stoma yang kalau kita lihat stoma yang retracted termasuk ke bahagian ke dalam perut, dan yang biasa kadang boleh jadi juga stoma tu prolapse ataupun terkeluar lebih sedikit daripada bahagian perut, iaitu lebih besar daripada yang biasa. Yeah. So kalau boleh kita nak yang normal stoma lah, means just small protruding daripada skin, atas skin pesakit. Alright. So selain daripada itu, apa lagi kita lihat ya? Selain itu, kita akan monitor atau melakukan pemerhatian pada pendarahan pada stoma. Stoma sebenarnya tidak menyakitkan, tapi banyak salur darah di bahagian stoma itu menyebabkan bila kita melakukan secara kasar ataupun vigorous ke atas stoma boleh menyebabkan pendarahan yang minimal lah. Kita selalu juga ada pesakit sakit datang kepada kita mengadu ada bleeding, tapi kita akan observe lah. So bleeding tu daripada mana? Adakah daripada internal stoma ataupun dead stoma sendiri? Dan kebanyakan because of kata orang tu pada stoma. So kita sudah maklum mungkin mereka disebabkan faktor ketika membersihkan atau membuka tu agak kasar. So jangan takut kalau bleeding, just kata orang tu press sahaja dengan gauze ke ataupun curtain, dia akan slowly stop lah dia bleeding tu. Penjagaan ke atas stoma yang lain, salah satunya lagi pemerhatian ke atas najis yang keluar. Biasanya selepas pembedahan, selepas 48 jam, pesakit akan mula merasa pergerakan usus dan akan merasa ada angin akan keluar, gas dari stoma. Najis akan keluar dalam bentuk cecair. Bila pesakit sudah start mula makan, najis akan mula jadi pekat sedikit lah. Dan itu ingat juga kita lihat juga pada lokasi tadi. Betul. Kalau lokasi kata orang tu pada ascending ataupun transverse, maknanya kebanyakan bentuk cecair lah najisnya. Alright. So kita dah bicarakan tentang penjagaan ke atas stoma. Maknanya you dah tengok tentang colour stoma yang sesuai, iaitu warna pink ataupun warna merah jambu dan bentuknya sedikit protrude. So sekarang kita akan bicarakan juga tentang kelengkapan untuk ostomi. So untuk penjagaan stoma kata orang tu, sebab dia adalah walaupun kata orang tu dia sementara, tetapi sementaranya bukanlah tempoh yang pendek. Dia boleh jadi tempoh yang berbulan, makan bertahun pun ada. So untuk pesakit yang ada stoma, so kita panggil ostomi pesakit. So kelengkapan untuk ostomi mestilah lengkap, sebab mereka kena bawa kelengkapan tu bila berada di mana sahaja. So pertama kita akan bicarakan tentang kelengkapan ostomi. Dekat di dalam pasaran kita terlalu banyak jenis company yang menyediakan ostomi set. So anda boleh pilih mana-mana yang anda suka. Tetapi saya rasa kat sini kita akan terangkan sedikit tentang apa yang wajib ataupun kata orang tu kelengkapan yang komplit yang sepatutnya kena ada. Alright, pertama adakah pesakit perlu mempunyai stoma set. Stoma set dekat sini bermaksud mereka memerlukan tapak dan juga wafer lah. This is tapak wafer dan juga stoma bag. So dekat pasaran terdapat banyak jenis.
So saya akan explainkan satu persatu. So dan selain pada itu mereka juga memerlukan klip untuk stoma ataupun penutup untuk beg sekiranya beg yang mereka beli itu tidak mempunyai penutup sendirilah. Selain pada set ini, untuk because penjagaan dia agak banyak, mereka juga memerlukan macam gunting, marker sebagai untuk membentuk tapak saiz stoma. Dan selain itu mereka untuk proses pembersihan pula terpulang pada pesakit. Kalau pesakit tu boleh buat sendiri, buka bilik air, tak perlukan kata orang tu sarung tangan. Tapi sekiranya macam family yang bantu, so maybe mereka memerlukan sarung tangan, kapas basah, plastik sampah of course lah untuk membuang sampah tersebut. Dan kita akan bicarakan tentang kelengkapan yang lain. Alright, pertama ialah tentang saya akan bicarakan tentang kelengkapan ostomi. Yang pertama adalah tapak stoma ataupun kita panggil wafer. Okey. Saya beritahu tadi di dalam pasaran terlalu banyak tapak stoma ataupun wafer. Okey, so dekat sini ada contoh yang jenis moldable. Maknanya moldable ni dia punya kata orang ni tak perlu digunting lah. Dia senang di retract dan boleh dibentuk untuk mengikut bentuk stoma. So sekiranya anda membeli yang moldable punya jenis, anda tak memerlukan gunting untuk memotong. Okay. Tetapi kalau mereka beli yang biasa saja, maknanya mereka perlukan gunting untuk memotong, gunting dan marker untuk memotong dan membuat kata orang tu saiz tapak. Okey. So selain daripada itu, mereka juga kena tahu di dalam pasaran kita ada juga jenis yang flat. Okey, yang flat macam ni, this is flat jenis. Nampak macam tak ada macam cengkung pun. Ataupun yang ini, jenis yang kata orang tu ada cengkung sikit, kita panggil convex. Okey, so ini semua adalah depend kepada bentuk stoma. So kita akan explain satu-satu jugalah tentang ni. Okey, yang kedua selain daripada tapak dan wafer, you memerlukan juga adalah dia punya bag stoma ataupun kantung stoma lah. Okey, sama juga ada banyak jenis. Kita ada jenis yang kata orang tu closed system. Maknanya tak ada pun penutup dia, tak ada bawah, tak ada opening dia. So maknanya ini pakai buang pun boleh lah. Okey. Dan ada juga yang jenis kata orang tu transparent. Transparent macam ni lah, you nampak najis tu. Okey, ataupun ada juga jenis yang kata orang tu dia close dan juga bukan transparent lah. Okey. Selain daripada itu, di dalam pasaran juga sebab kita tahu selain daripada kata orang tu najis yang keluar, pesakit juga tidak selesa pada bau. Okey, so di sini kita ada juga di pasaran yang jenis kata orang tu ada bag stoma with filter lah untuk merangkap bau. So anda boleh lihat ada banyak jenis pasaran. Dekat sini pun ada inilah. So nanti dalam slide kita ni pun kita tunjukkan contoh-contoh stoma yang mempunyai filter lah. Okey, so benda filter tu ada yang boleh dipasang dan dibuang ada yang kata dah attack sekali. It depend pada company punya brand lah. Kalau bahasa Melayunya kita panggil apa Tapi biasa kita panggil arang cakul Alright. Dan selain daripada filter tadi, okey, saya lupa nak beritahu tentang kelengkapan yang untuk tentang perbezaan antara convex dengannya flat tadi Okey, untuk convex dan flat ni actually kita akan lihat kepada kenapa ada jenis berbeza. Kita akan lihat pada bentuk stoma. Kamaria ada explain tadi, untuk bentuk stoma sepatutnya dia adalah protruding. Okey, so protruding supaya protruding maknanya dia akan keluar sedikit daripada abdomen lah. So untuk pesakit yang mempunyai stoma yang protruding, beliau boleh menggunakan stoma yang jenis flat. Sangat sesuai lah untuk flat. Okay. Tetapi terdapat juga pesakit yang datang, dia punya stoma tu kata orang tu ke dalam, inverted. Okay. Inverted ataupun kita panggil flush stoma pun ada, ataupun retracted stoma pun ada. So maknanya stoma tu yang sepatutnya protrude, dia masuk sedikit ke dalam. So untuk kes-kes macam gini, kita galakkan pesakit menggunakan stoma yang jenis inilah, yang jenis kata orang tu ada convex, dia ada lengkung. So fungsinya adalah kita nak bagi sedikit pressure pada skin sekeliling stoma tu supaya stoma yang ke dalam tadi tu dia terkeluar sedikit. Alright. Dan anda perlu tahu di dalam pasaran juga terdapat one piece stoma set dan two piece stoma set lah. So pilihan di tangan anda. So contohnya macam ini. Okey, so ini adalah yang two piece stoma bag di mana bag dan juga wafer dia datang dalam bentuk dua berasingan. Dua unit berasingan lah.
So maknanya di sini bila kita dah tampal wafer kat skrin tu, dia punya bag stoma ni boleh diganti. Boleh diganti maknanya boleh pakai buang untuk berapa kali lah. So normally wafer tu boleh bertahan lebih kurang berapa hari kan kat kamar dia di dalam untuk patient ni. So anda hanya perlu menukar bag sahaja. Manakala yang untuk one piece system, dia datang sekali satu unit. Maknanya bag dan juga dia punya tapak wafer ni sekali, maknanya pesakit akan kena pakai buang lah, pakai buang. So pilihan di tangan anda. Kalau kata kenapa pilih yang mana bagi better kata orang tu. Okey, kalau yang one piece ni saya galakkan anda beli untuk pasien yang kata orang tu pergi berjalan, naik kapal terbang, pergi kata orang tu yang tidak mengambil masa lah sebab dia just pakai buang kan. Tapi kalau anda kat rumah tu mungkin anda boleh pakai yang jenis two piece system. Okey. So mungkin Kamaria boleh terangkan tentang yang lain punya kelengkapan. Untuk kelengkapan ostomi yang lain, salah satunya adalah gunting. Kita perlu ada gunting. Gunting biasanya kita guna gunting yang ada bentuk curve lah. Ini untuk memudahkan kita menggunting wafer ataupun tapak dia kan. Ataupun tapak lah. Tapi jangan takut kalau tak ada yang kata orang tu curve, gunting biasa pun tak apa. Cuma jangan besar sangatlah, tersesuai untuk gunting kan. Okey. Biasanya kalau kita nak potong wafer ni, kita biasanya tak ada, kita akan buat tracing ataupun melakar dulu di bahagian stoma menggunakan plastik transparan ataupun luxina. Kita gunting di situ dulu, lepas tu baru kita buat dia melakar di bahagian tapak untuk mengelakkan tapak kita pemotongan yang terlalu besar. Jika kecil kita boleh adjust, kalau besar boleh menyebabkan kebocoran najis di sekeliling kulit abdomen pesakit. So kalau boleh kita tak buat betul-betul ngam pada kata orang tu leher stoma tu. Betul. Okey, walaupun dekat kita juga pesakit yang kata orang tu stoma dia protrude kan, terkeluar banyak kan. So kalau kes stoma macam itu, anda tidak boleh memotong mengikut saiz kata tu stoma yang terkeluar tu. Tapi kita just fokus kepada leher, dekat mana yang abdomen punya leher stoma tu. Itulah saiz yang sesuai sebenarnya. Right? So apa lagi yang perlu? Mungkin kelengkapan stoma yang lain adalah stoma adhesive remover. Contoh stoma adhesive remover adalah ini untuk memudahkan pesakit, untuk memudahkan kita membuka tapak supaya mengelakkan kesakitan semasa membuka tapak disebabkan lekatan yang kuat pada sekeliling kulit. So ini adalah just optional kata orang lah. Betul. Tak pakai pun tak apa sebenarnya. So maknanya ada untuk spray dan ada juga bentuk wipe kan untuk stoma adhesive remover ni. Okey, selain pada itu apa lagi yang perlu ada? Ada juga stoma adhesive paste ataupun untuk mengelakkan kebocoran lah. Kita boleh letak di sekeliling leher stoma dan tampal wafer untuk mengelakkan kebocoran di stoma adhesive ataupun filler kita panggil ya. Untuk skin barrier kelengkapan ostomi yang lain, kita ada juga skin barrier untuk melindungi kulit. Contohnya kita spray di sekeliling skin barrier di bahagian abdomen pesakit di sekeliling stoma untuk mengelakkan jika berlaku kebocoran, dia dapat melindungi kulit dari kemerahan ataupun skin excoration. Okey, kita telah bincangkan tentang kelengkapan untuk ostomi. So kita telah bincangkan tentang wafer, dia wafer dan juga bag yang ada di pasaran dan juga ada kelengkapan ostomi yang lain lah. Okey. So di sini sama-sama kita akan saksikan video tentang cara menukar bag stoma. Kita menggunakan two piece system. So diharap anda dapat belajar sedikit cara untuk menukar stoma. Okey, so saksikan.
telah saksikan video menukar tapak dan beg stoma. Di sini saya nak tekankan juga cara membuka beg stoma tu, kita buka daripada atas ke bawah untuk mengelakkan najis yang terkumpul di dalam beg tu terkeluarlah bila kita buka dari bawah. Dan cara pasang beg tu kita pasang dari bawah dan ke atas, memudahkan kita lah untuk tengok pemasangan beg yang betul. Okay, ataupun kita Datuk, kalau anda ada takut najis itu terkeluar, mungkin anda boleh emptykan dulu ataupun kosongkan dulu beg tersebut, barulah buka, maknanya atas ke bawah, dan tutup masa nak pasang daripada bawah ke atas. Okey, dan saya kena beritahu juga, sebelum anda menampal beg yang baru, pastikan sekeliling kulit tu mestilah dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu. Sebab sekiranya anda kulit dalam keadaan basah, ataupun lembab, kelengkapan tu kata orang tu tidak betul-betul fix lah. Kata orang tu wafer yang kita tampal pada abdomen tadi tidak fix, tidak melekat dengan sempurna. So lagi tak kamu nak tambah? Kita tambah untuk untuk pesakit yang bedridden ataupun yang tidak boleh terlantar, pemasangan beg kita letak dalam bentuk slanting ataupun 45 darjah untuk memudahkan kita membuang najis dan pesakit akan merasa lebih selesa lah. Untuk pesakit yang boleh berjalan ataupun bangun, kita galakkan pesakit memasang beg dalam keadaan 90 darjah, memudahkan pesakit untuk membuang najis ke dalam di tandas, dan juga boleh simpan di dalam bawah baju lah. Pesakit takkan nampak beg tu ada di situ. Saya tu because of gravity pun dia ya. Because kiranya kantung beg tu ataupun beg stoma tu sudah penuh dengan najis. Of course kata orang tu berat ke bawah. So that's why kalau orang yang berjalan tu it's better you fix kata orang tu 90 darjah ke bawah supaya kata orang tu berat tu jatuh ke bawah lah. Jadi memudahkan mengelakkan kebocoran juga. Alright, so kemarin kita dah bincangkan untuk kita punya part 1 ni, kita dah bincangkan tentang stoma dan juga kolostomi. Selain itu kita juga bincangkan tentang penjagaan stoma, macam kita nak observe stoma tersebut, dan juga kita telah bincangkan tentang kelengkapan ostomi dan cara-cara menukar beg stoma ataupun tapak stoma saya lah. So sampai di sini sahaja untuk part 1 kita. So hopefully kita akan berjumpa lagi anda semua untuk part 2 yang kita akan bicarakan tentang pendidikan kesihatan untuk stoma. So ada apa pun sekarang nak cakap kepada kita punya penonton yang lain? Sekian saja. Harap dapat maklumat yang kita bagi ni dapat sampai kepada anda semua. Okey. So jangan lupa saksikan untuk kami punya part 2 nanti. See you ataupun jumpa lagi. Bye.